Bismillahirrahmanirrahim. Untuk permulaan saya mohon pada tuan-tuan, puan-puan, marilah bersama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada guru saya, Tuan Guru Haji Muhammad Zaid bin Haji Anwar. Terima Allah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafatul anbiya wal mursalin wa syaikhina wa sayyidina wa rasulina wa furu'ina wa man aba ilaina wa alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat wa khususan ila al-marhum wa kadai dan masyaallah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'ala huzna sahla idza syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta as-samawati wal ard. Allahumma ij'al fi qulubina nura, fi sam'ina nura, fi basarina nura, fi lisanina nura. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabi wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlahnya, rahmahnya. Dapat kita bertemu lagi pada hari ini untuk kali kedua Untuk kali kedua tak boleh. Jadi itulah berfokuskan kepada sifat ma'ani. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, ustaz-ustazah, kakak-kakak, abang-abang, pakcik-pakcik yang sudi datang hari ini. Walaupun saya terlewat sedikit, saya minta maaf kerana saya pun tak cukup tidur bagaimana tadi. Bawa kereta pun ngantuk tadi. Jadi fokus kita pada hari ini, daurah kita pada hari ini khas untuk sifat ma'ani. Khas untuk sifat ma'ani kecuali sifat kalam. Sifat ma'ani kecuali sifat kalam, maknanya 7 yang kita tahu tolak 1 menjadi 6. Kerana kalau bawa sifat kalam pada hari ini memang sebab apa? Sebab kalam saja untuk 1 hari. Sifat kalam untuk satu hari sepatutnya. Namun letak ke tepi sifat kalam, kita ambil 6 sifat sahaja. Dan 6 sifat tersebut pula saya tak fokuskan secara satu persatu bagian sifat tersebut. Mungkin saya banyak menekankan bicara pada hari ini nak sama-sama biar faham. Mungkin di antara kita di sini ramai para ustaz-ustaz. Paling kurang pun ustaz di rumah. Kena pula zaman PKP ni ramai dah jadi imam sendiri. Dah semua dilantik jadi imam. Jadi semua dah jadi ustaz di rumah. Jadi fokus saya pada hari ini, daripada awal lagi saya dah targetkan. Hari ini saya nak berkongsi dengan para sahabat sekalian, biar kita kenal benar-benar apa itu sifat ma'ani secara dasar. Apabila kita faham apa itu sifat ma'ani, insya-Allah yang lain juz-juz kefahaman bagi sifat-sifat kudrat, iradat sampai kalam, kita mudah faham. Kerana kita dah tahu asasnya. Yang jadi masalah sekarang kita tidak tahu asas. Dia punya konsep umum
konsep dasarnya bila kita tidak faham, maka agak sukar untuk memahamkan akan sifat-sifat ma'ani yang lain. Oleh kerana itulah saya fokuskan pada hari ini membicarakan tentang sifat ma'ani, dan tuan-tuan akan lihat dalam nota kaki, nota ni pun sifat seperti irada, ilmu, haya, sama, basar saya tak sertakan kecuali tajuk saja. Antara puncanya ialah tak sempat. Dan juga puncanya juga kalau semua saya masukkan memang dah jadi biji buku dah jadi. Tak boleh dah macam tu. Jadi saya ambil sekadar untuk yang asas untuk kita faham. Bukan saya bicara pada hari ini untuk maklumkan juga, bukan perbincangan saya pada hari ini membicarakan tentang ilmu fardhu ain. Saya kita tahu awal-awal bukan membicarakan tentang ilmu fardhu ain, kerana ilmu fardhu ain semuanya dah lepas dah. Ilmu fardhu ain semua dah lepas dah. Hari ni kita dalamkan sedikit lebih daripada fardhu ain. Kerana ilmu sifat 20, ilmu kalam yang fardhu ain, semuanya insya-Allah tak ada masalah dah. Tak ada sampai peringkat nak memfasidkan, mentakfirkan, tidak. Semua alhamdulillah dah sekolah dah, maknanya dah selesai dah ilmu fardhu ain. Cuma kita membicarakan lebih dalam lagi untuk naik daripada fardhu ain kepada fardhu kifayah, dan ada kalanya daripada fardu kifayah itu menjadi fardu ain semula. Bagaimana daripada fardu kifayah menjadi fardu ain semula? Kerana zaman kini merupakan zaman yang dipenuhi oleh virus-virus pemikiran. Dia macam antibody, seperti obat daripada diserang oleh virus-virus pemikiran, maka pada ketika itu wajib makan obat. Begitu juga apabila sekarang virus pemikiran telah ada, maka wajib kita bersedia daripada dikhawatiri dijangkiti oleh virus-virus tersebut. Jadinya pada hari ini kita membicarakan tentang sifat ma'ani, 6 sifat. Siri yang kedua di Negeri 9, siri ketiga campur dengan di Johor. Ini kita punya kandungan-kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai sifat ma'ani, pertama sekali perlu diketahui bahawasanya la khilafa bainan nasi fi wasfihi ta'ala bisulubi wal idafati wal af'ali ka qawlihi ta'ala wahidan wa laysa fi jihatin wa aliyya wa aziman wa qabla kulli syai'in wa ba'dahu. Jadi perlu diketahui di sini tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf antara manusia pada mensifatkan, artinya jamul khilaf jami'ul ahli kiblah, semua orang-orang beriman itu sepakat bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat salbiah. Tuhan bukan cacat, Tuhan bukan kurang, Tuhan bukan ini, sifat-sifat kekurangan semuanya sepakat. Dan juga bil idafat, dan juga sepakat Mu'tazilah ke Syiah ke Jabariyah, semua sepakat bahawasanya dulu ke sekarang ke akan datang ke, yang kita inilah ada sebelum kita ketiadaan, sekarang kita ada, yang akan datang tidak ada semula. Jadi sebelum ada alam dan selepas ada alam, ini dinamakan sebagai idafat, antara idafat. Jadi tetaplah kita yang berubah, bukan Tuhan yang berubah. Situ kena faham itu. Begitu juga mengenai sifat-sifat yang berbangsa af'al, semua sepakat ini kerja Tuhan, ini Tuhan lakukan, semua sepakat, tidak ada khilaf. Kaqauli ta'ala wahidan, jadi semuanya meyakini Tuhan itu esa.
Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu dua, secara otomatik dia bukan orang Islam, bukan ahli kiblah awal lagi. Ini dasar dalam ahli kiblahnya. Begitu juga, jadi masalah walaisa fi jihatin. Dan Tuhan itu bukannya berarah, dan juga bukanlah ia Tuhan itu berada tempatnya di tinggi sana, ataupun Tuhan itu besar dalam dari sudut juzuk-juzuk dia, jisim ke apa semua, tidak. Yang jadi masalah sekarang kata, ini saya ambil daripada Hidayatul Murid, syarah bagi Jawharatul Tauhid. Wa amma sifatus subutiyah, ada pun sifat subutiyah yang merupakan qismus salis allazi syara fil al-an, bahagian yang ketiga dari perbincangan sifat 20 kita, maka fakhtalafan nasu fiha, fakhtalafan nasu fiha, maka manusia, orang-orang muslim berkhilaf padanya. Fa'asbataha ahlul haq, yang penting sekarang ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan akan sifat subutiyah. Subutiyah di sini bermaksud wujudiyah. Itu dinamakan sebagai sifat subutiyah. Jadi tuan-tuan, sebelum kita nak masuk panjang, kita kena tahu itu apa itu sifat ma'ani. Yang mana sifat ma'ani itu merupakan perkara-perkara yang wujudiyah. Wujudiyah di sini bererti sesuatu yang ada di luaran. Itu yang dimasukkan dengan subutiyah. Baiklah, untuk permulaannya, ini sebagai asas. Ada yang dah ramai ikut saya, mungkin dah tahulah. Tapi mungkin ada yang ramai yang tidak pernah kata, ni siapa dia kata budak si Rashid ni, nak kena dengar sekali. Jadi untuk permulaan, saya kena perkenalkan semula perkara yang amat penting untuk memahami sifat-sifat 20, kerana ia merupakan asas utama. Saya minta sepatutnya waibat besar. Waibat dia ada ni, waibat PKP namanya. Dia ada had dia 1 meter tak lebih. Ala kulli hal, terima kasih kepada pihak masjid. Baiklah tuan-tuan, pertama sekali kena tahu ni asasnya, adanya perkara yang dinamakan sebagai apa dia? Ada di luaran. Wujud di luar, wujud di luaran. Saya cerita tentang apa nama saya bicarakan secara ringkas. Dinamakan sebagai wujud di luaran. Dinamakan sebagai kharij. Nampak tuan-tuan? Jelas pakai hukum lah. Wujud fi kharij. Kharij artinya wujud di luaran. Ini asas. Wujud di luaran. Wujud di luaran ni ialah tuan-tuan, kalau ianya jenis yang boleh dilihat, maka kita lihat dia. Kalau ianya jenis disentuh, maka kita boleh sentuh dia. Kalau ianya jenis dihidu, kita boleh hidu dia. Itu yang dimasukkan dengan luaran. Namun yang dimasukkan di luaran yang sebenar-benarnya ialah sesuatu yang ada luar pemikiran, dan ianya ada hakiki, dan ianya sah dilihat, sah diisyarat. Ianya sah dilihat, bukan sah diisyarat. Kalau makhluk baru sah diisyarat. Namun secara umumnya yang wujud khariji ini ialah sesuatu yang sah untuk dilihat. Itu dia punya key. Sesuatu yang sah dilihat. Udara, ada tak? Ada udara. Tak lihat tapi sah dilihat. Lagi apa dia? Masam. Masam tu sesuatu yang benar-benar ada tapi kita tidak lihat, tapi sah dilihat. Beza antara dilihat dan juga sah dilihat. Bila kita kata sah dilihat, artinya kalau Allah Ta'ala bukakan hijab, Allah Ta'ala bukakan hijab, maka kita akan lihat perkara-perkara tersebut. Jadi kalau terkentut dalam kereta, anak kita terkentut kat belakang dalam kereta, nampak bau-bau di udara-udara tersebut, maka cepat-cepat kita buka tingkap. Tapi oleh kerana kita tidak buka tingkap, sebab apa? Kerana hidung kita dah tepu, dah tak bau busuk. Jadi kita tak tahu. Dalam masa yang sama tidak nampak bau busuk tersebut. Ni apa benda saya cerita bau busuk ni?
dilihat. Yang selama ini yang kita dapat kesan dengan panca indera kita ialah apa dia? Dengan hidu. Bau tersebut dikesan dengan hidu. Bau itu ialah perkara yang benar-benar ada di luaran. Oleh kerana dia ada di luaran, maka sah dilihat. Itu saya katakan di sini. Tiap-tiap perkara yang ada di luar sah dilihat. Oleh kerana itu Tuhan ada, sah dilihat. Sifat Tuhan wujudi, ada pada khariji, sah dilihat. Ini dinamakan sebagai wujud fi kharij. Ada pada luaran. Yang keduanya dinamakan sebagai apa dia? Wujud fi zihni. Fi zihin, fikiran. Di fikiran wujud pada fikiran. Wujud fikiran ini umum. Kadang-kadang benda ada, tapi kat dalam pemikirannya ada. Ini wujud pada pemikiran. Kat luar tak ada pun kita lihat. Tidak ada pun kita lihat Garuda. Garuda tak ada kat luar. Khariji pada luaran, pada diri sebenarnya tak ada. Tapi boleh ada dalam pemikiran kita apabila kita gabungkan kepala burung dengan badan naga, badan sembu, kita gabungkan dengan kepak bagi ayam ke itik ke, tu gabungan-gabungan tu masuk dalam minda kita. Luarannya tak ada, itu dinamakan sebagai wujud dalam minda. Luarnya tak ada. Ada kalanya wujud dalam minda, tapi kat luarnya juga ada. Jadi wujud pada fikiran ini ada kalanya ada pada kharij, ada pada luaran, ada kalanya tiada luaran. Yang ada pada luarannya macam mana? Yang ada pada luarannya seperti apa dia? Kita lihat warna putih, kuning. Dalam minda kita nak tutup mata pun boleh nampak. Luaran pun buka mata pun nampak. Ini dinamakan sebagai ada dalam pemikiran, ada dalam luar, ada di luaran. Dan perkara yang seterusnya ada pada sebutan. Sekejap jawi, sekejap bumi, tak apa. Pada sebutan, pada anat ataupun qiraah. Anat artinya sebutan. So, panas, sejuk, matahari, rumah, masjid. Sebutan-sebutan ini bukanlah perkara yang di luar saja. Ini dinamakan sebagai ada pada sebutan. Yang ketiga, yang keempatnya apa dia? Ada pada kitabah. Kitabah artinya pada tulisan. Ada pada penulisan. Lalunya kita keluar daripada masjid, lihat ke atas, nampak matahari. Nampak matahari. Kemudian kita masuk dalam masjid, kita terfikir semula matahari tersebut. Matahari tersebut. Kemudian kita sebut matahari. Tak cukup lagi, kita tulis matahari. Apabila kita tulis matahari, kertas tidak terbakar. Kita sebut matahari, mulut kita tidak melecur. Ini bermakna penulisan tadi dengan sebutan tadi bukan perkara yang sebenar, bukan perkara yang kat luar sana. Jadi wujud pada sebutan, wujud pada penulisan ini bukan wujud yang hakiki. Jadi kita jangan bicarakan dia. Terus jangan bicarakan dia. Yang bicara kita sekarang mengenai wujud pada zihin dan juga wujud pada kharij. Yang ada dalam pemikiran kita dan juga yang ada pada luaran. Yang mana kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, kewujudan sifat Allah Taala bukan semata-mata pada pemikiran. Bukan semata-mata pada pemikiran yang selalu ditohmah oleh golongan-golongan Wahabi kepada Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahawasanya Asy'ariyah ini seolah-olah mereka mempercayakan Tuhan hanya pada pemikiran. Dan mereka tak dapat terima kepala otak mereka kalau Tuhan tak bertempat. Mereka tak dapat terima otak mereka kalau Tuhan itu tidak berarah. Jadi Asy'ariyah ini Tuhan mereka hanya dalam pemikiran. Kharijinya yang luaran yang sebenar tak ada. Kerana mereka terkait otak mereka dengan panca indera.
Dia nak hukumkan Tuhan itu dengan panca indera dia. Tiap-tiap yang tak nampak tak boleh. Benda tak ada. Kena nampak. Nampak macam mana? Boleh dikesan. Kesan macam mana? Ada bandingan. Tiap-tiap yang ada mesti berarah. Maka Tuhan mesti berarah. Nampak tuan? Jadi bila kita mengatakan Tuhan itu tidak berarah, Tuhan itu tidak bertempat, maka mereka akan menuduh kita ini apa dia? Tuhan Asy'ariyah, Tuhan pada pemikiran saja, bukan ada wujud pada khariji. Kerana wujud pada khariji mesti bertempat. Nampak tuan? Ini dasar yang kita kena faham betul. Baiklah, apabila kita dah tahu empat perkara ini, dua ini bukan perbincangan kita. Yang tinggal sekarang wujud pada khariji, wujud pada zihin. Saya cakap ni berdengung ke? Jelas tak belakang? Tak jelas? Tak berapa jelas? Okey, yang perempuan kata tak jelas. Tak jelas saya tak? Pecah. Oh, tu dah tak berjelas Kan cakap-cakap Aliyu dah habis. Orang tak dengar. Datang ke jauh kan. Begini dengar ni. Dengar? Dengar Ustaz? Oh, okey, clear. Saya pun malas nak pegang ni. Baiklah. Sekarang kita tolakkan dua, tinggal dua. Yang ini penting. Yang ini kita padamkan terus Yang ini kita padamkan terus. Itu sebab saya rasa nak pakai mikrofon ni pakai whiteboard besar. Bukan sebab tidak sempurna whiteboard, kerana saya tak sempurna. Tulisan saya tak cantik dan juga tak boleh nak kecilkan. Itu saya tak sempurna, bukan whiteboard tak sempurna Baiklah, sekarang kita dah tahu kharij dan juga zihin. Mutakallimin mengiktiraf, mengatakan yang wujud sebenar ialah kharij. Adapun wujud pada zihin ini tak ada apa-apa. Yang wujud sebenar ialah wujud pada kharij saja. Wujud pada zihin ini tak ada masalah. Bukannya wujud hakiki. Ataupun dengan makna yang lain, mahiyah di sini, hakikat dalam pemikiran ini bukanlah perkara yang sama hakikat dalam khariji. Itu dia. Ini perbezaan antara mutakallimin dan juga falasifah. Jadi falasifah mengatakan wujud yang sebenar-benar wujud ada dua kategori, wujud pada kharij, wujud pada zihin. Namun mutakallimin mengatakan tidak, hanya wujud pada kharij. Inilah pegangan jumhur mutakallimin. Namun muhakkikin daripada mutakallimin juga sebahagiannya mengatakan kedua-duanya adalah perkara yang wujud, namun bukanlah wujud bermaksud perkara yang sama. Yang maksudnya kalau kita terfikir matahari tu bila kita terfikir merotok ke otak kita. Tidak, bukan begitu. Baiklah, apabila kita faham begini tuan-tuan, bila kita dah faham empat perkara tadi. Empat perkara apa tadi? Wujud pada penulisan, wujud pada sebutan, wujud pada pemikiran, wujud pada luaran. Stepnya daripada bawah bawa ke atas, daripada bawah bawa ke atas. Ini yang dipegang oleh Imam Ghazali, dipegang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Saya tulis apa contoh sekarang kita ambil apa benda yang special sini yang tak ada daripada yang lain? Lampu cantik, apa lampu kristal. Lampu kristal. Saya tulis lampu kristal. Tulisan saya lampu kristal ini merujuk kepada sebutan saya, ataupun saya tak sebut, saya tulis lampu kristal. Ini kalau peringkat biasa mungkin tak berapa perasan dunia kepentingan fahamkan benda ni. Lampu kristal. Lampu kristal ataupun saya sebut ataupun saya tulis, ini menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, menurut Imam Ghazali merujuk kepada minda. Merujuk kepada minda. Daripada minda inilah baru merujuk kepada kharij. Daripada penulisan ataupun sebutan merujuk kepada minda. Minda inilah merujuk kepada luaran. Oleh kerana itulah Apek sebut Tuhan, kita sebut Tuhan. Jadi apabila begitu, yang luarannya tadi
berbeza-beza. Ini menunjukkan bila si orang Muslim sebut saja Tuhan, merujuk dalam minda dia tadi merujuk kepada apa dia? Ma'bud bihaqqi. Yang luarannya adalah Allah Ta'ala. Namun orang Cina tu pula dia kata Tuhan, minda dia tadi merujuk kepada khususiyah bagi dia. Ini benda yang amat penting, perlu diketahui. Baiklah, apabila begitu kita dah tahu kan mengenai ini, barulah kita boleh pecahkan. Ni asalnya tuan-tuan ni ada wakil majlis tengkira ni, majlis tengkira biasa ikut saya. Dia kata Ustaz Rashid dia biasa ulang benda ni, tak apa. Kita kongsi dengan orang sini lah, tak apa. Apabila kita dah tahu perkara ini, barulah kita boleh pecahkan bahawasanya adanya perkara yang wujudiyun, perkara yang benar-benar ada. Wujudiyun namanya. Wujudiyun, perkara yang benar-benar ada. Kemudian ada yang dinamakan sebagai perkara yang adamiyun, benar-benar tak ada. Ni adamiyun namanya. Dinamakan sebagai adamiyun, perkara yang benar tak ada. Kemudiannya menengahi antara ada dan tak ada, ini dinamakan sebagai hal. Hal ini apa dia? Menengahi antara ada dan juga tak ada. Kita tak bincang panjang perkara ini pada hari ini. Jadi menengahi, nak kata ada tak ada, nak kata tak ada ada. Nak kata tak ada dalam minda. Nak kata ada tak ada di luaran. Ini perbincangan dia. Ini dinamakan sebagai 50-50. 50-50. Menengahi antara ada dan juga tiada. Antara kedua ini dinamakan sebagai amrun i'tibariyun. Amrun i'tibariyun. Amrun i'tibariyun ini dah hampir kepada tiada. I'tibar tu apa dia? Mu'tabir. Apabila orang i'tibarkan perkara tersebut, bila orang fikirkan perkara tersebut, apabila orang tertumpu pemikiran orang, maka perkara tersebut ada dalam minda. Kalau orang tak fikir, tak ada dalam perkara tersebut. Yang tak adanya apa? Dalam minda. Yang luarannya tadi tetap ada. Oleh kerana itu, berapa banyak perkara-perkara, virus yang ada tapi tidak wujud dalam minda-minda manusia. Kerana belum kena lagi. Benda tu dah ada tapi belum kena. Mungkin dah ada kena tapi tak dapat orang kesan virus tersebut. Ada dah, tapi bila kita tak dapat kesan, maka tidak ada dalam minda manusia. Wujud tak di luaran, wujud, tapi dalam minda tak wujud. Minyak petrol. Minyak petrol baru wujud ke dalam wujud? Minyak tu sendiri, minyak galian baru wujud ke dalam wujud? Dah lama. Tapi dalam minda manusia baru berapa tahun, baru berapa ratus tahun terjadi. Tapi perkara tersebut dah ada, kharijinya dah ada lama dah, tapi tak ada dalam minda. Apabila kita faham begini, barulah kita tahu sama ada dalam minda itu ada ataupun tak ada, tetap ianya ada kalau kharijinya ada. Sama ada orang manusia fikir tentang ketuhanan ke tak fikir tentang ketuhanan ke, tapi kharijinya adalah perkara tersebut. Adanya manusia ke tak ada manusia ke, manusia fikir tentang Tuhan, tak fikir tentang Tuhan pun, dah memang kharijinya Tuhan itu ada. Jelas itu tuan-tuan. Apabila kita faham empat perkara ini, maka kita dapat kategorikan wujudi ini sebenarnya perkara yang ada pada khariji. Ada pada khariji, pada luaran. Kalau manusia fikir, maka adalah pada zihin. Kalau tak fikir, maka tak adalah pada zihin. Yang penting apa dia? Ada pada kharijnya ada. Itu yang dimasukkan dengan wujudiyun. Perkara yang benar-benar ada. Bila kita kata benar-benar ada, saya ulang sekali lagi, ialah sesuatu yang sah dilihat. Baiklah. Hal pula perkara menengahi antara ada dan tiada. Bererti kharijinya ni, dia ada khariji. Ada pada kharij, ada pada zihin. Tapi di kharij ini dia tidak ada perbezaan, tidak ada pertambahan makna. Tidak ada pertambahan makna. Kalau wujud ini dia ada ziyadah ataupun pertambahan.
Nanti saya bincangkan sikit dia. Ada pertambahan. Pertambahan macam mana? Boleh dibezakan. Boleh dibezakan di luaran. Contohnya tuan-tuan, ini buku, dapat beza. Ini buku dan putih. Pada luaran ini tuan-tuan dapat bezakan apa itu kertas, apa itu buku dan apa itu putih. Kita boleh bezakan. Buku-buku lah, putih-putih. Cara nak hilangkan putih ni senang, spray hitam jadi hitam, buku hitam. Boleh beza tak? Boleh. Kita boleh bezakan di luaran. Dia yang masuk tak boleh beza, kau cuba hitamkan dia, hitam. Macam mana hitam? Tak dapat beza. Dia tak dapat memisahkan apa itu hitam, apa itu buku. Apabila dia tidak dapat membezakan apa hitam, apa itu putih, apa itu hitam, apa itu buku, maka dia tidak boleh menukarkan daripada putih kepada hitam kerana dia tak dapat membezakan perkara tersebut. Itu perkara yang dinamakan sebagai ziyadah, tambahan luar. Tambahan artinya dapat buku-buku lah. Putih itu perkara yang tambah, artinya perkara yang berasingan di luar. Berasingan lah, putih-putih lah, buku. Namun apabila kita katakan, bila kita kata buku dan ada, wujud dan juga buku, dapat bezakan tak dari luar? Tak boleh. Benda yang tak dapat dibeza, tak boleh bercerai tanggal lah. Tak boleh beza apa benda. Itulah buku, itulah wujud. Itulah dia. Nampak? Tak dapat dibezakan. Begitulah juga, bila kita faham begitu, hal ini perkara yang ada di luar tapi tak dapat dibezakan. Perkara yang tak dapat dibezakan. Bila kita katakan keputihan, putih dan keputihan, hal keadaan keputihan. Jadi antara putih dan juga hal keadaan keputihan tak dapat nak beza. Oleh kerana itu sampai sekarang ramai, majoriti kebanyakannya mabuk mengenai sifat apa dia? Sifat maknawiyah. Sebab apa mabuk? Kerana tak dapat dibezakan di luaran itu jadi mabuk. Pening termasuk dengan saya mabuk-mabuk. Cuma belum hitam lagi. InsyaAllah sebab bukan fokus saya pada hari ini. Jadi jangan mabukkan kepala mengenai hal. Yang penting tahu perbezaan. Kemudian dia hanya ziyadah dalam minda saja. Ziyadah dalam minda itu kita boleh pisahkan putih, kita kata buku putih, keberadaan putih pada buku. Jadi keberadaan itu kita boleh pisahkan dalam minda, tapi di luar tak boleh pisahkan. Lalu kita katakan buku putih, hal keadaan keputihan. Jadi hal keadaan artinya berdirinya putih pada buku. Itu kita tak dapat bezakan di luar. Ada tak di luar? Ada, ialah nampaknya keputihan, perasan, tapi tak dapat dibezakan. Jadinya yang dimasukkan dengan hal di sini, dia sabit di luar. Sabit di luar, tapi tidak ziyadah. Tidak ziyadah. Dia cuma ziyadah dalam minda saja. Ini dinamakan sebagai hal, yang kita namakan sebagai sifat maknawiyah. Baiklah, kemudian yang amrun i'tibari. I'tibari ini hanya ada dalam minda sahaja, tak ada pada kharij, tak ada pada luaran. Contohnya wujud dan juga buku. Antara buku dan wujud itu ialah wujud itu hanya dalam minda kita, di luaran tak ada. Tak ada macam mana, tak ada. Dialah buku, dialah wujud. Ibarat begitu. Jadi timbulnya wujud itu dalam minda kita sahaja, dinamakan sebagai amrun i'tibari. Yang seterusnya perkara yang adami. Adami ni perkara yang tak ada. Perkara yang tak ada. Kita katakan gongak. Gongak tu apa dia gongak? Gongak orang Melaka. Rongak. Gongak ke rongak? Rongak. Melaka panggil gongak tak apa. Rongak ataupun gongak? Rongak tu apa dia? Rongak tu tak ada gigi, tak ada, nampak tuan. Perkara yang madlulnya tak ada. Bila sebut saja rongak, tak ada gigi lah, tak ada lah. Ada tak? Rongak tu ada tak? Tak ada lah, tak ada gigi, tak ada. Botak, tak ada lah, tak ada. Itu nama sebagai perkara yang ada ni, benda yang tak ada. Kita lagi contoh lagi apa dia? Kita kata mandul. Mandul tu apa dia? Tak sebut tak ada lah, benda tak ada.
Ibarat begitu. Itu dinamakan sebagai adami. Jadi inilah sebenarnya bicara sifat 20. Saya lajukan. Apa ini bukannya tujuan yang ni, nak tahu dasar saja. Apabila kita dah tahu di sini, adami ini perkara yang tak ada khariji. Kharijinya dia tak ada khariji. Tak ada kharijinya, tak ada. Zihin pula, pada zihin pula perkara yang adami ni, kalau orang terfikir-fikirlah, ada di dalam minda. Minda macam mana? Kalau tak ada, tak ada lah. Ini dinamakan sebagai amrun adami. Apabila kita dah faham begini, barulah kita padamkan yang ni. Perbincangan sifat 20 yang menggabungkan antara mereka yang mengisbatkan hal dan mereka yang menafikan hal, maka yang dinamakan sebagai wujudi ini ialah sifat ma'ani. Wujud ini ialah merujuk kepada sifat ma'ani. Hal ini merujuk kepada apa dia? Hal ini merujuk kepada hal maknawiyah dan juga hal merujuk kepada hal nafsiyah. Hal nafsiyah. Ini bagi mereka yang mengisbatkan hal. Kalau mereka yang tidak mengisbatkan hal, amrun i'tibari itulah nafsiyah, itulah wujud. Amrun adami itu salbiyah. Jelas Bila kita bicarakan tentang subutiyah, ini puncanya. Subutiyah itu merujuk asal-asal yang dimaksudkan dengan subutiyah, dia lebih umum daripada wujudiyah. Ini sama ada amrun i'tibari, sama ada hal, semua ni masuk dalam kategori apa dia? Subutiyah, asal-asalnya. Namun yang bicara di sini, yang subutiyah di sini yang kita bicara dalam teks ini dinamakan sebagai sebut umum tapi nakkan khusus. Nakkan khusus. Sebut saja itulah am wa iradatil khas. Khas artinya subut dengan maksud apa dia? Wujud. Subut dengan maksud wujud. Ini maksudnya subutiyah dengan maksud wujudiyah bererti merujuk perkara yang ada di luaran. Tu je nak bagi tahu sini. Artinya sifat ma'ani itu ialah perkara yang subutiyah ai wujudiyah. Kalau semata-mata subut saja, sabit Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Sabit Allah Ta'ala kaunhu qadiran. Sabit lebih umum. Contoh apa lagi? Benar kita tahu esa itu ialah tenaga berbilang. Dia perkara amrun adami. Tapi adami tadi ketiadaan apa dia? Ketiadaan berbilang itu sabit hukumnya. Kan kita kata sabit. Dia lebih umum. Sabit artinya dia terkait dalam apa jua bentuk. Terkait sabit. Dia lebih umum lagi subutiyah. Namun subutiyah yang kita bicara di sini, subutiyah bermaksud wujudiyah. Jadi sifat ma'ani itu, kata pengarang sini, faqatalafan nasu fiha fa'asbataha ahlul haq. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan akan sifat subutiyah, iaitulah sifat ma'ani. Wa zahabu ila annahu lahu ta'ala sifatin azaliyatun. Azaliyatun fi al-zat. Jadi mereka iaitulah ahli sunnah wal jamaah memperjalani, artinya berpegang bahawasanya bagi Allah Ta'ala itu sifat-sifat azaliyah yang zaidah ala zat. Nampak tuan-tuan perkataan apa dia? Zaidah. Saya kena buat dia punya ni. Nah, ni pointer-pointnya. Tak nampak ke?
Semalam lupa beli laser dia. Nampak ni. Nampak ni bukan apa dia? Zaidah ala zat. Kita faham konsep zaidah tadi. Zaidah artinya perkara tambahan. Perkara yang berasing dengan kefahaman ataupun di luaran yang khariji tadi. Baiklah. Fahuwa alimun walahu ilmun wa qadirun walahu qudratun wa hayyun walahu hayatun ila akhirih. Lihat sini. Fahuwa alimun, Allah Ta'ala itu mengetahui. Alimun walahu ilmun, Tuhan itu mengetahui. Bermakna apa dia? Tuhan ada sifat mengetahui. Bila Tuhan itu mengetahui, maha mengetahui, pasti ada sifat ilmu pada dia. Bila Tuhan itu maha berkuasa, pasti ada sifat berkuasa pada diri dia. Bila Tuhan itu maha melihat, maka ada sifat melihat pada diri dia. Itu dinamakan sebagai walahu ilmun. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala itu qadirun bizatihi. Tuhan itu berkuasa dengan zatnya, tidak ada sifat-sifat. Baiklah, kita akan bincang lagi. Wa bi kauniha ghairu zat ba'da al-ittifaq ala annaha laysat 'ain zat. Dan juga mereka itu ikhtilaf. Pada keadaan sifat itu selain daripada zat, selepas mereka sepakat bahawasanya sifat itu bukannya diri zat. Wa kadza fi sifati ba'd ma'badin li fardhi taharruz 'an qaliyah. Ini biar kita biarkan hatta mana ba'duhum an yuqala sifatuhu ta'ala qadimatun wa in kanat azaliyatun. Sehingga kan sebahagian daripada ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan Ahlussunnah wal Jamaah melarang kita mengatakan bahawasanya sifat-sifat itu sebagai qadim. Tak boleh. Kerana dikhawatiri akan membawa kepada apa dia? Berbilang-bilang qadim. Tak boleh kita kata Tuhan itu ada kudrat ini qadim. Tuhan itu ada iradat itu qadim. Tuhan itu ada sama itu qadim. Tak boleh kata begitu. Sebab apa? Dikhawatiri membawa kepada ta'adudil qudama. Banyak qadim. Bila banyak qadim, dah nampak berasingan zat-zatnya. Ini menunjukkan kepada Tuhan itu jenis berbilang. Ini khilaf, tuan-tuan, tak ada masalah. Bal yuqalu huwa qadimun bizatihi. Bahkan yang pentingnya, yang eloknya, perlu katakan bahwasanya Allah Ta'ala itu qadim dengan segala sifat-sifatnya. Dia dibawa macam tu. Nak itirafkan, nak kaitkan qadim itu ialah pada zat, dan zat itu bersifat. Sampai peringkat begitu, nak menjagakan khatir berbilangnya udama, berbilangnya qadim. Jadi membawa kepada apa dia? Banyak sangat Tuhan nanti. Ini perbincangan saya tak nak akan sebut sini. Yang penting sekarang wa atbaqu ala annaha la tusafu bi kauniha a'rad wala malakan. Dan juga tak boleh disifatkan bahawasanya sifat-sifat Tuhan itu dengan a'rad. A'rad artinya arad. Dan juga tak boleh katakan Tuhan itu kudrat Tuhan itu sebagai malakah. Tak boleh kata sama Tuhan itu sebagai malakah. Tak boleh kata sifat Tuhan itu sebagai arad. Tak boleh kata sifat Tuhan itu sebagai malakah. Ini orang Melayu tak jadi masalah. Tak jadi masalah apa? Ini bukan bahasa orang Melayu. Bukan bahasa Melayu. Tapi kalau orang Melayu mula mengkhususi dalam perbincangan ilmu kalam, maka dia kena tahu. Malakah tu apa dia? Malakah ialah suatu sifat yang bangsa wujudiyah. Tu, wujudi. Suatu sifat yang bangsa wujudiyah, yang benar-benar ada, yang berperingkat-peringkat, makin lama makin kental, makin lekat, lalu dinamakan sebagai malakah. Asalnya daripada hal, kemudian akan meningkat kepada apa dia? Meningkat kepada malakah. Arad, barulah dia bukan sebagai malakah. Hal ini ialah sesuatu sifat arad juga, tapi sekejap ada kemudian hilang. Itu dinamakan sebagai hal. Kalau dalam bahagian sufi dinamakan sebagai hal juga. Kalau dah tetap baru dinamakan sebagai maqam.
Tapi dalam bicara di sini, yang dah tetap dinamakan sebagai malakah. Sama makna lebih kurang. Malakah artinya suatu keupayaan, suatu sifat yang kejam, yang dah tetap. Dinamakan sebagai sifatun rasikhatun. Suatu sifat yang rasih. Orang kata dah tepu, apa dia dah mahir dah matang dah sifat tersebut, baru dinamakan sebagai malakah. Apabila belajar, oh dah diberikan tauliah, dia dah mahir dah. Itu dinamakan sebagai malakah. Kau cuba kritik sikit, Wahabi kritik sikit, berdadai-dadai dia keluarkan hujah. Maknanya malakah dia rasihah dah tu. Dah kejam, dah mahir. Kalau belajar silat, kau pantang berdesil dengan dia, 1000 langkah dia lari. Ibarat begitulah. Dia dah malakah, dia dah sebati dah. Budak kecil tu, daripada tak tahu bercakap langsung, kemahiran bercakap, lalu dididik oleh mak bapak dia. Mak bapak dia Jepun, bapak dia pula Jawa. Jadi budak itu bercakap Jepun dan kadang-kadang bercakap Jawa. Kenapa? Malakah tadi dibina. Malakah ada kalanya dibina, kadang-kadangnya tak dibina. Dibina. Sebab jangan pelik. Orang jauh, anak jauh cakap Jawa, anak Masali cakap Masali. Oh, aku pelik dah hari ni. Mana budak bercakap Arab ni? Aku dah dalam 10 tahun dah tak boleh cakap Arab. Itu malakah. Malakah artinya suatu sifat yang dibentuk-bentuk tadi. Daripada tak ada maka dibentuk-bentuk. Malakah dah kejap dah. Jadi tak boleh kata sifat Tuhan itu sebagai malakah. Tak boleh juga kata sifat Tuhan itu sebagai arad. Ain radat. Arad. Kalau jamak dia, kalau plural dia dinamakan sebagai a'rad. Tak boleh kata. Kerana a'rad ini istilah bagi makhluk. Sebab perkataan ain radat itu menunjuk kepada perkara yang wujudiyah, yang mana ianya berpergi mari. Dulu tak ada, sekarang ada. Silsilat ni lama ni, itu a'rad, singgah sekejap saja, mendatang. Jadi sifat Tuhan tak begitu. Kenapa? Kerana membawa kepada taghayyur. Taghayyur artinya berubah-ubah. Bila berubah-ubah, kalau sifat Tuhan itu berubah-ubah, pastilah zatnya berubah. Itu kita bicara tentang sifat salbiah. Kalau sentuh yang tu memang kita tak balik ini. Biarkan. Baiklah tuan-tuan. Kemudian sebagian daripada golongan Maturidiyah berpandangan bahawasanya tidak harus dikatakan sifat Tuhan itu menangkap, halat, berada pada zat Tuhan. Ataupun tak boleh kata bahawasanya zat Tuhan itu menangkap ataupun menempati akan sifat-sifatnya. Kerana al-hulul adalah perkara yang intikal. Intikal artinya berpindah ganda. Dia akan membawa kepada makna bergerak satu kepada satu. Wal intikal fi sifati mahalun. Dan beralih-alih, berpindah ganda itu merupakan perkara, pada sifat itu merupakan perkara yang mustahil. Lalu wa yusta'malu fi sifatil khalqi tawassu'an. Dan digunakan pada konsep sifat yang kita hulur tadi, pada makhluk hanya sekadar tawassul. Okay, biarkan untuk tawassul ni artinya dijadikan satu ucapan yang lebih meluas lagi. Tak nak bincang tu. Wa yuqalu sifatuhu qa'imatun bi dzatihi. Ini penting. Dan dikatakan bahawasanya sifat Tuhan itu qa'imah. Ini istilah yang digunakan pakai sampai sekarang. Jadi sifat-sifat ma'ani itu, ingat tuan khususiyah, bila sebut saja sifat, ini merupakan suatu sifat yang berdiri di zat. Bila sebut saja istilah qa'imah, itu akan merujuk kepada sifat ma'ani. Dia tidak merujuk kepada sifat salbiah, tidak merujuk kepada sifat selain daripada sifat wujudiyah. Selain daripada sifat ma'ani tidak menggunakan kalimah qa'imah. Dalam bahasa Melayunya apa dia? Berdiri. Sebab kalau kita tengok, kita tak jari suatu sifat yang berdiri, satu sifat yang qadim, yang berdiri di zat. Bila sebut saja qa'imah, merujuk kepada sifat ma'ani. Tapi kalau sebut saja satu sifat yang qadim, yang sabit, maknanya dia bukan sifat ma'ani. Sabit lebih umum lagi. Tapi bila sebut saja qa'im, merujuk kepada wujudiyah.
Yang ini akan membicarakan tentang apa dia? Tentang apa itu zat, apa itu sifat. Saya bawa terlampau jauh sangat ke? Tak kan? Kalau jauh angkat tangan, Ustaz dah pergi ke England, balik Malaysia balik. Boleh saya balik. Kalau tak ada, saya seronok minta terbang ini. Itu sebab guna kalimah apa dia? Qaim, yang berdiri. Itu konsepnya qiyamuhu ta'ala binafsi. Itu punca dia. Bila sebut saja qiyamuhu, qiyam binafsi ini merujuk kepada dua makna. Makna pertama merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada maqama binafsihi, merujuk kepada tidak berhajat kepada suatu yang lain untuk keberadaan dia. Jadi qiyam binafsi pertama merujuk kepada zat, yang kedua merujuk kepada tidak dijadikan. Qiyam. Jadi perkataan qiyam itu ialah qayyum, keberadaan tadi. Jadi sifat itu ialah apa dia sifat? Takrif sifat maqama bi ghairihi. Tu sifat ma'ani itu takrif dia. Takrif bagi sifat ma'ani sesuatu yang berdiri pada zat. Itu sifat ma'ani. Kalau zat tu apa dia? Maqama bi nafsihi. Kalau sifat maqama bi ghairihi. Sesuatu yang berdiri pada yang lain. Ingat, yang qaib ini merujuk kepada sifat ma'ani. Lalu dalam teks-teks Melayu, kitab Melayu dulu, semua akan mengatakan kudrat ialah suatu sifat yang wajib yang berdiri. Berdiri ini merujuk kepada itulah. Merujuk kepada maqama tadi. Beza antara zat dan juga sifat. Tapi kalau sebut saja kidam, tak boleh kata qaim. Kerana qaim merujuk kepada apa dia? Perkara yang wujudiah. Ini dia punya dasar ni. Ini konsep prinsip asasnya, membicarakan tentang sifat ma'ani. Bukan kaleng-kaleng yang dulu kita karang kitab ni. Istilah dia tepat, dia kena je. Kita Dawi itu dia baca semacam, rasa macam faham je. Pergi kat kedai kopi, duduk berhujah. Baiklah. Jadi sebagai mutaridah ni Asy'ari yang mengatakan sifat Allah Ta'ala itu mau jauh datang di zati. Sifat Tuhan itu ada di zatnya. Dan tidak boleh dikatakan sifat Tuhan itu bersama zatnya. Perkataan ma'iyah itu tak boleh. Bersama tak boleh. Dan juga tak boleh kata berhampiran ataupun berjiran ataupun melekat pada zatnya. Tak boleh. Dan juga tak boleh kata sifat Tuhan itu berada dalamnya. Tak boleh juga. Lalu kita faham di sini Asy'ariyah mengatakan sifat Tuhan itu ada di zatnya. Itu istilah yang kita guna pakai. Dan Mu'tazilah, golongan Maturidiyah ini ialah mereka yang beraliran Syafi'i, beraliran fiqhnya ialah Hanafiyah. Hanafiyah ni Maturidiyah mengatakan tidak boleh dikatakan Tuhan itu alimun bil almi. Kalau saya tanya dia, tak boleh sekejap Saya datang jauh, bagilah saya masa lebih untuk saya Saya datang jauh ni. Agak-agak tuan-tuan rehat, nak rehat, tuan-tuan rehat, boleh keluar. Saya teruskan juga. Lagi. Kita tak boleh kata bahawasanya ini Maturidiyah ni, Tuhan itu mengetahui dengan ilmunya, nampak tu, supaya tidak Allah ya tawahama, supaya tidak ditawahumkan akan Allah. Apabila tak begitu. Tapi ini Maturidiyah, kita Asy'ariyah. Ini semua khilaf-khilaf nafsi, dia tak ada apa. Jangan bergaduh, jangan memfasihkan. Kau cakap tu salah, kau cakap itu dah merujuk kepada Tuhan ada alat. Kau fasih, kau kafir ni. Itu tak boleh. Ini semua manusia macam ni kita bungkus-bungkus masuk ke sampah. Menyusahkan manusia. Menyusahkan orang, ingat. Ini semua khilaf khilaf sebutan je, tak ada apa. Yang penting apa dia? Yang penting ma'ani bukan mabani.
Yang penting apa yang dia nak dimaksudkan. Kalau yang dia nak dimaksudkan tadi benar, nanti jangan hukum macam tu. Lalu kita tegur dia, salah ungkapan. Cakap salah ungkapan, bukannya kau ni jadi kafir. Tu kena bezakan cara kita cakap ni. Namun Maturidiyah kata yang sepatutnya Maturidiyah menggunakan konsep apa dia? Allah Ta'ala itu alimun, Tuhan mengetahui dan ia ada sifat ilmu. Tu rahsia dia. Tuhan itu mengetahui dan dia ada ilmu. Kalau kita mengatakan sifat Tuhan itu ada di zatnya. Jadi mana yang betul di sini? Asy'ariyah ke ataupun Maturidiyah? Jangan. Ini masing-masing. Ini hanyalah sesama manusia. Kalau manusia tak ada, tetaplah Tuhan begitu. Ibarat begitu. Ini sesama manusia, sesama nak fikir, sesama nak faham. Dan kita paksakan Tuhan itu kena sama faham kita. Letih dah. Letih macam tu tuan-tuan. Ini sekadar kita nak faham, otak kau bodoh sikit, yang ni cerdik sikit, jadi cakap dia macam ni. Engkau dah susah sangat, macam ni lah level kau jangan marah pula. Tuan-tuan, manusia berbagai. Itu sebab kalau golongan sufi bahasa dia, jangan orang ilmu kalam nak tembak orang sufi pula. Jangan orang ilmu kalam nak tembak orang sufi. Ni ada masalah juga ni. Dia belajar ilmu kalam, Ibnu Arabi dia kafirkan. Belajar ilmu kalam yang ini dia terjatuhkan. Janganlah. Engkau tak dapat rasa, jangan jealous. Dia diam kat situ dah lah. Tengah mabuk bercinta, engkau datang kacau-kacau. Mana? Bukan label engkau lah, dia diam je. Ibarat begitu tuan. Saya boleh cakap sekarang saya berada di Negeri Sembilan. Saya bebas cakap. Kalau tempat lain ke, berhati-hati sikit. Ini tempat Negeri Sembilan tak masalah. Terus apa takrif yang dinamakan sebagai sifat ma'ani? Takrif sifat ma'ani ialah ibaratun an kulli sifatin qa'imatin bi mawsufin tujibu lahu hukman. Ini definisi dia. Definisi sifat ma'ani ialah ditakbirkan mu'abbarun bih. Suatu yang ditakbirkan, suatu ungkapan, suatu istilah yang disebutkan mengenai, menunjuk kepada makna apa dia? Kulli sifatin. Tiap-tiap sifat itu umum. Faham sini Tiap-tiap sifat qaimah. Saya dah bincangkan tadi apa maksud qaimah. Dah jelaskan merujuk kepada mana? Merujuk kepada wujudiyah. Setiap-tiap sifat yang qaimah berdiri, jangan tanya berdiri macam mana? Dia pakai kaki sebelah ke tidak? Berdiri artinya keberadaan. Jelas. Itu maksudnya berdiri. Berdiri di sini ialah keberadaan. Fahamkan betul-betul. Itu sebab kita marah golongan-golongan Wahabi ini bila menterjemahkan Allah, Tuhan itu Ar-Rahman ala arsyis tawa. Tuhan itu berada di atas arasy. Nampak tuan-tuan tak? Itu yang kita marah. Kau datang mana perkataan berada ni? Berada tu apa maksud berada? Keberadaan artinya zat khariji tadi tu. Jadi dia kata keberadaan mana zat Tuhan tu zat Tuhan stok. Kalau makhluk tu stokol tu lah. Kalau nak sampainya kepada atas arasy. Jadinya kalau makhluk maknanya kalau Iron Man ada power dunia tu, nuklear dia banyak, boleh sampai nanti. Tidur, matikan dulu, rehatkan dulu. Berapa ribu tahun automatik sedar semula. Apa cerita apa nama? Ada satu cerita dah. Ada. Dah nak sampai dah. Itu tempat Tuhan. Ini yang kita katakan perkara yang kita tolak. Tuhan yang dimaksudkan Ar-Rahman ala arsyis tawa itu disebut saja arasy kerana arasy itu tempat mulia. Takkan nak sebut tentang atap rumah kau pula. Jadi yang tempat yang mulia arasy. Jadi Tuhan sebutkan arasy. Takkan nak sebut Gunung Kinabalu pula. Nanti Himalaya marah. Nak sebut Himalaya, bulan lebih tinggi ya. Nampak tuan-tuan? Jadi manakah yang lebih layak sebagai nisbah, simbol ketinggian kehebatan? Oleh kerana itu istiwa alal arasy, sebut saja. Bukan Tuhan keberadaan. Keberadaan kita nampak tadi masuk keberadaan qayyum. Bila dia kata Tuhan tu ada yang layak bagi diri dia kata. Bila kau dah nisbahkan keberadaan dengan arasy, arasy ini makhluk, keberadaan, faham tak tadi? Sifat dan zat.
Dia kata kita, ini Asy'ariyah ni semua agama akal. Lain kau tak ada akal memang. Oh, sedap ini Syekh kata. Tak pun tuan, sekali saya mengajar masyarakat-masyarakat menolak Wahabi, tapi saya menolak masyarakat-masyarakat yang mengkafirkan Wahabi. Saya ajak masyarakat-masyarakat menolak Wahabi, dan saya dalam masa yang sama saya tak suka masyarakat-masyarakat, dan saya menolak masyarakat-masyarakat yang mengkafirkan Wahabi, dan juga masyarakat yang mengkafirkan Mu'tazilah. Wah, si Rashid dah nak memuji-muji Mu'tazilah. Apa cakap ni? Orang kata lain, kau cakap lain. Saya tak mahu, jangan kafirkan nama Wahabi. Oh, si Rashid dah puji-puji Wahabi tu, kata. Selama ni aku bergaduh dengan siapa? Dengan Wahabi dia. Tapi kita marah orang kafirkan Wahabi. Kenapa? Kita ahli sunnah wal jamaah. Dasar kita ialah bab takfir ini kerja Tuhan dah. Kita selagi kita boleh nak takwilkan kenyataan dia tadi sehingga kepada tidak mengkufurkan, kita akan buat sampai jangan menghukumkan kufur. Bukan kecil anak dah hukum kufur, jadi mak janda seorang yang ini harta tak dapat. Ini kesan daripada mengkufurkan. Narai, ini jenazah ni tu dekat mana tu? Bukit apa nama tu kalau kat Nilai tu? Kawasan cantik tu jalan tu apa nama? Nirvana apa kan? Itu daftar kat sana. Faham tak Nirvana tu? Jangan perkuburan Islam. Itu lanjutan tuan-tuan. Nak cakap hukum dengan sedap lah, nak kata kafir, tapi kesan dia tak fikir panjang. Itu kata akal pendek. Itu fiqah ni lain sikit. Bila kita dah hukum, dia akan melibatkan fiqah. Yang penting saya nak maklumkan di sini, banyak kali saya bilangkan, ilmuwan kalam kerja dia melihat kepada maqal. Dia melihat kepada maqal, dia tidak melihat kepada qail. Dan dia tidak melihat kepada hukum. Dia lihat kepada maqal. Apa yang dicakap, apa yang dibincangkan, pemikirannya macam mana, itu yang dibincangkan oleh ilmu kalam. Pemikiran ni salah, dia tak akan dengan bertepatan dengan realiti ni. Itu pemikiran dia. Ini perbincangan ilmu kalam. Dia tak cerita, ini bincang belum lagi ni, kafir, fasik. Tak, itu kan kerja dia. Kerja dia tu Tok Peti. Itu sekarang ramai jadi Tok Peti ni, Tok Peti mufti lah. Itu kerja mufti, orang yang berautoriti, orang fiqah semua. Sikit lagi 2 minit ni. Jadi tuan jadi sifat makni adalah satu ibarat. Tiap-tiap sifat yang berdiri bimausufin. Bila sebut saja sifat mesti ada mausuf. Itu kekunci kita dalam Asy'ariyah. Jangan sebut ada mausuf tapi tidak ada sifat. Mausuf tapi tidak ada sifat, tak boleh. Bila sebut saja mausuf mesti ada sifat. Tu kekuncinya. Mu'tazilah ada mausuf tapi sifat tak ada. Tujibu lahu hukman. Yang mana daripada sifat ma'ani inilah mewajibkan akan hukum. Hukumnya ialah kalau dah berselipa, dah ada selipar, maka dinamakan sebagai orang berselipa. Itu dia. Tu dia punya hukum dia. Bila sebut saja dah ada kopiah atas kepala, apa jadi? Berkopiah. Kalau misai ni terpacak dekat sini dah, pastilah ya bermisai. Kau ni bermisai. Tak adalah, aku tak ada misai. Nampak bohong. Dah semua dah ada misai kat bibir kau ni, mestilah bermisai. Tak, aku tak ada misai. Tak. Kalau dia berbulu tu lah, berbulu. Tak, mana kau cakap aku berbulu, tak ada berbulu Tu yang bulu tu bukan. Tak, itu bulu bukan berbulu. Bila sebut saja, bila ada saja bulu pada kulit tubuh seorang dinamakan sebagai yang berbulu lah namanya. Itu hukum dia. Jadi antara berbulu dengan bulu yang ada pada tubuh seorang itu dinamakan sebagai talazum. Jadi senang katanya apa dia? Mereka yang mengisbatkan ahwal, mereka mengatakan antara ma'anawiyah dan juga ma'ani talazum, saling lazim melazimi. Talazum musawi. Satu lagi istilah. Talazum musawi artinya tak ada yang terdahulu, tidak ada yang terkemudian. Tidak ada yang terdahulu, tidak ada terkemudian. Dinamakan seorang itu berselipa kerana dia ada selipar pada kakinya. Dinamakan sebagai orang tu dinamakan
Dinamakan kaki itu ada selipar sebab dia itu berselipu. Ini dinamakan sebagai talazum musawi. Dia jadi lazim, dia jadi malzum. Dia boleh jadi lazim, yang ini jadi malzum. Dia lah lazim, dia lah malzum. Tak boleh, dia lah lazim, dia malzum. Itu dinamakan sebagai sama taraf, tasawi. Talazum musawi namanya, sama taraf. Contohlah, ada tak faham lagi ni talazum musawi ni. Suami, isteri. Yang marah anda. Suami, isteri nak senang faham. Siapa dulu? Suami dulu ke isteri dulu? Tak ada mengantuk lah. Suami dulu ke isteri dulu? Ini namakan sebagai, bila sebut suami mesti ada apa dia? Isteri. Bila sebut saja isteri mesti ada suami. Mana dulu? Kalau ikut martabat ialah laki lah kan. Sebab laki boleh isteri. Banyak kali 4. Jadi laki lebih sikit lah martabatnya. Tapi nisbah antara laki, suami, isteri tu talazum musawi. Ini nak faham konsep talazum musawi ni. Wa haqiqatu sifat ma'ani hiya sifatul wujudiyah. InsyaAllah kita rehat. Sambung lagi dalam masa 10 minit daripada sekarang. Betul Jadi akhi wallahu ta'ala bisawab.